صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bersyukur kita banyak-banyak kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia-Nya, dengan berkat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihnya, serta dengan rahmat dan hikmat kedua ibu bapa kita, sama-sama dapat kita berada dalam ruang ini untuk kita memanfaatkan ilmu dan juga berkongsi pengetahuan perihal tentang program yang kita sama-sama kongsikan ini kepada tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak yang sama-sama menghadiri program kita ini pada malam ini. Dan tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya doakan kepada anda semua agar mendapat rahmatan dan juga keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sentiasa berada di dalam limpahan kurnia-Nya, berada di dalam keadaan sihat walafiat dan juga berada di dalam keadaan sihat sentiasa, jauh daripada perkara-perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, dilindunginya daripada segala macam perkara-perkara wabak. Dan saya suka untuk kita kongsikan program kita ini ataupun pengetahuan ini sama-sama sebagai satu perkongsian ilmiah. Saya pasti tuan-tuan semua sudah dapat poster-poster ataupun nota-nota ringkas yang telah dipostkan oleh sahabat kita di dalam grup Telegram, kan? Jadi mungkin yang sudah baca dan membuat ulang kaji dan juga ada pengetahuan tentang pengenalan kita kepada Al-Quran. Tetapi sebelum kita bergerak lanjut tentang konsep pembelajaran kita ataupun pengetahuan kita di dalam program ini, suka saya untuk memberi sedikit motivasi lah kepada tuan-tuan semua, kepada diri saya sendiri tentang kenapa perlunya kita belajar, mengambil tahu dan juga dekat dengan Al-Quran. Salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah kata, kan? Barang siapa di dalam rumahnya tidak membaca Al-Quran, maka dalam rumahnya itu apa dia? Ibaratkanlah seperti perkuburan. Ustaz, adakah nak kena baca tu baca hari-hari ke Ustaz katanya, kan? Saya cakap jangan cerita pasal solat. Solat itu lain. Solat mesti kita buat kat rumah. Baca pun kita buat kat rumah. Tetapi barang siapa yang mendirikan solat, maka dia membaca Al-Quran. Barang siapa yang tidak mendirikan solat, sudah tentu dia tidak membaca Al-Quran. Ustaz kata, ada orang tak solat tapi dia baca juga Al-Quran. Jadi macam mana dengan hadis tu Ustaz? Sunyi juga ke rumahnya? Maksud sunyi itu tuan-tuan, puan-puan semua, tidak ada rahmat di dalam keluarganya. Tidak ada rahmat pada rumahnya. Tidak ada rahmat pada tempat berlindung rumahnya. Sebab tu Nabi katakan demikian, kalau kita tidak baca Al-Quran, khasnya, ataupun kita tidak mendirikan solat di dalam rumah kita, maka diibaratkan rumah kita ni sunyi, sepi, macam kubur. Kubur tak ada apa-apa yang datang. Sunyi. Malaikat rahmat pun tak mau datang rumah kita. Ini jangan cerita pasal kita seorang. Kita cerita pasal siapa? Kita cerita pasal kita, anak-anak kita, saudara mara kita, cucu menantu kita, semua sekali. Hari ni kita dengar, hari ni kita sampai kepada anak cucu kita dan juga kawan-kawan kita, rakan-rakan kita. Ustaz, saya tak pandai baca Quran. Pandai tak pandai tu cerita lain. Kalau kita buka saja Quran, sudah tentu Allah Ta'ala telah memberikan kerahmatan kepada kita. Ada saja kita hendak keinginan nak baca Quran, buka dan tatap saja sudah ada, angkat pegang saja sudah ada pahalanya untuk kita. Tengok keluarga kita, tengok rakan-rakan kita, tengok kita punya ahli keluarga kita ada tak baca. Ustaz, perlu ke baca satu juzuk? Tak perlu. Ustaz, perlu ke baca setengah juzuk? Tak perlu. Ustaz, perlu ke baca 10 muka surat? Tak perlu. Apa maksud saya? Maksud saya ialah barang yang peluang yang ada satu muka lah satu hari pun. Kalau kita kata Ustaz setengah muka satu hari pun. Oh, saya sibuk.
Muda kita sibuk, dah tua baru kita nak baca, nak kita baca banyak. Oh bukan itu maksudnya. Ada peluang kita baca, tak ada peluang kita cari peluang. InsyaAllah tuan-tuan semua akan dapat manfaat, insyaAllah. Kedua, hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mahir membaca Al-Quran akan duduk bersama para Nabi, para Rasul di atas saprah, di dalam syurga. Oh, dua hadis. Syurga nak masuk, baca Quran tak nak, macam mana? Surga nak masuk tapi semayang kita tak nak, macam mana? Surga nak masuk tapi kita malas nak baca Quran, tak nak sahut panggilan Nabi, macam mana? Nabi nak jumpa tapi Quran malah baca, sedangkan Nabi yang bawa Quran tu, macam mana? Anak cucu kita cakap sibuk baca Quran, sibuk kerja, sibuk nak belajar akademik, sibuk cari makan semua, tapi Quran malah nak baca, macam mana? Oh, tak begitu. Quran ni untuk ustaz saja, Quran ni untuk ustazah saja, bukan. Quran ni untuk kita, tak kira apa bidang kita sekalipun, kita dekat dengan Quran, insya-Allah Tuhan bagilah sesuatu kepada kita. Ustaz, saya macam ni, saya ahli maksiat, ustaz saya kotor, ustaz saya bersih, ustaz. Kita berpendapat barang siapa yang berusaha ke arah kebaikan, sudah tentu ada kebaikan pada dirinya. Berusahalah kita untuk menjadi orang yang mahir, moga-moga Allah tempatkan kita duduk dengan Nabi, duduk atas saprah tu, saprah. Tempat makan. Dengan Nabi, mahir baca Quran. Ustaz, kalau tak mahir macam mana? Tak dapat duduk. Tak dapat duduk. Kalau dah masuk syurga, Rasulullah pun dapatlah kita jumpa. Cukuplah tu. Jangankan dapat jumpa, kan? Dapat cium bau minyak wangi Rasulullah pun dah satu nikmat kepada kita. Apatah lagi duduk dekat atas saprah sama-sama dengan Rasulullah. Itu mahir baca Quran. Kan, tak kisahlah mahir ke tak mahir, kalau kita dapat masuk syurga kerana membaca Al-Quran kita bagus, Tuhan bagi kita rahmat-Nya, bagi kita kelebihan, bagi kita kemuliaan. Yang ketiga, barang siapa Al-Quran itu akan datang kepadanya sebagai satu syafaat di hari akhirat. Syafaat ni tolong. Habislah kita urusan kita dekat alam akhirat, nanti kita pun duk melenggung je macam mana lah, syurga tak berapa nak ada, boleh masuk lagi ni kan, neraka pun tak boleh nak masuk, kena ada ni, kita ibarat sajalah kan, reserve, tempat reserve. Duk tunggulah giliran kita, mana ada kita ni kan. Datanglah satu makhluk kan kepada kita kan, siapa engkau? Cantik baiknya, rupa parasnya kan. Akulah, siapa? Akulah yang nak tolong kau ni. Pergi mana cakap? Siapa engkau? Dia pun jawab, akulah Quran. Quran mana? Quran yang kau baca ketika di dunia. Jadi tujuan kau apa kat sini? Tujuannya aku nak tolong kau masuk ke dalam syurga. Kerana telah Nabi bersabda kepada kita, Quran itu akan datang kepadanya sebagai syafaat di hari kiamat kelak. Kita pun tahu, oh beginilah Nabi Muhammad kata. Rupa-rupanya Nabi Muhammad kata tu betul. Rupanya Quran yang kita baca ni tolong kita rupanya. Jadi bacakah kita Al-Quran itu kerana semata-mata untuk dapat syafaat? Nabi Muhammad SAW memberi galakan kepada kita untuk kita baca. Dapat ke tak dapat ke, mustahil Nabi Muhammad mendusta kepada kita. Barang yang ada kebaikan itu Nabi Muhammad akan bagilah kepada kita. Benarlah sabda Nabi Muhammad SAW. Baca saja, insya-Allah kita dapat manfaat daripada membaca Al-Quran. Yang keempatnya, barang siapa yang tidak mahir membaca Al-Quran akan mendapat 2 pahala. Barang siapa yang mahir membaca Al-Quran akan dapat 1 pahala. Itu saya cakap bahasa Melayu lah mudahnya. Begitu. Ustaz, saya tak pandai baca tapi saya nak baca. Tak apa. Ada keinginan nak ulang kaji tak? Ada keinginan nak belajar tak? Ada keinginan nak memperbaiki bacaan tak? Ada Ustaz, ada. Bagus. Dapat berapa pahala dia? 2. Siapa yang dapat 1 pahala? Orang yang mahir baca Quran dah bagus tajwid dia dapat 1 pahala. Ini sebenarnya nak bagi tahu kepada kita, Nabi Muhammad bagi tahu kepada kita, galakkan kepada orang-orang yang nak baca Quran, galakkan kepada orang-orang nak belajar Quran. Lambat lah ke? Tak lambat. Saya ada seorang anak murid dululah, paling tua sekali, tak silap saya 70 tahun umur dia. Pakcik, pasal apa pakcik nak datang mengaji? Tak apalah Ustaz, saya ni rasanya belum terlambat lagi nak baca. Tapi anak cucu saya dah boleh baca. Walaupun umur saya banyak, tapi saya nak belajar juga Al-Quran sampai saya boleh. Bagus pakcik. Iqra' tau, dia Iqra'. Masuk belajar Iqra'. Tak apa, 70 tahun pun.
Satu lagi brother datang, "Encik, Ustaz nak belajar Quran." "Bagus nak belajar." "Kenapa Encik nak belajar Quran?" "Sebab tahun depan saya dapat pilih pergi haji." "Oh, bagus Encik. Dapat pergi haji." "Alhamdulillah." "Habis kalau tak dapat pergi haji Encik?" Saya baca juga. Baguslah Encik. Baguslah. Pergi haji ke tak pergi haji ke kan? Dia nak ada belajar. Tu maksudnya apa? Jangan kita sangkutkan kepada sebab. Okey, dah tua nanti aku nak baca Quran. Oh, nanti aku dah tak sibuk nanti aku nak baca Quran. Oh, nanti aku nak pergi Mekah nanti baru aku nak baca Quran. Tak ada. Ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, puan-puan yang Allah Taala rahmati, saya bagi tahu ini kerana apa? Kerana kita nak rebut peluang barang yang ada lah sisa-sisa umur kita ni kan. Barang yang ada lah Tuhan nak bagi kita umur kita yang sikit-sikit lagi tak tinggal berapa banyak je lagi ni. Kan? Nak kita baca Quran, sikit-sikit pun tak apalah. Banyak-banyak pun bagus. Jangan untuk diri kita. Untuk bagi tahu kat anak keluarga kita. Baca Quran jangan lupa. Kan? Sikit-sikit pun tak apa. Esok-esok cucu kita pergi luar negeri nanti dia kata apa lagi? Mak kita bekalkan kita apa? Bekalkan kita Quran. Kemudian nenek kita pesan kita apa? Macam itulah keadaan dia. Nanti kat tempat orang nanti dua perkara. Jangan apa? Jangan tinggal. Apa dia? Jangan tinggal ialah apa? Jangan tinggal sembahyang. Yang kedua apa? Jangan tinggal baca Quran. Yang ketiga apa? Jangan tinggal selawat Nabi. 3 je pun bekalan untuk cucu kita nak hantar nanti pergi luar negeri tempat orang. Dah sudahnya anak cucu kita kecil, masa kecil-kecil dia tak nak mengaji. Macam mana? Balalah kepada kita. Aset kita anak cucu kita yang nak boleh baca. Mati kita nanti yang nak baca tu jangan ke orang lain. Orang lain tu tentu baca. Datang nanti nak makan, kan? Makan kenduri dah tentulah kita bagi. Sebab apa? Sebab ada tahlil. Itu hal orang lain datang ke kita. Tapi kerabat kita, anak cucu kita lah baca untuk kita. Nak harap orang lain? Belum tentu lagi. Upah pun mau tahu bayar sekarang ni. Dulu pun dah bayar dah upah. Tapi tak. Kita mati anak cucu kita uruskan kita, anak cucu kita bacakan kita apa? Fatihah, bacakan Yasin. Baik kan? Baik, bagus. Kita nak lahirkan apa? Lahirkan keluarga yang membaca Al-Quran. Kita nak lahirkan apa? Kita nak lahirkan keluarga yang nak dapatkan urus jenazah kita. Mungkin tuan-tuan semua kadang-kadang rasa tak penting kan? Suatu masa nanti sampai umur kita rasa penting. Kita dah dengar banyak kali, kita ulang lagi banyak-banyak kali. Supaya apa? Supaya kita tak bosan. Oh, dia anak cucu kita, dia punya kubur dia jawab lah. Dia punya amal dia jawab lah. Kalau macam tu jawapan kita, masuklah kita seorang-seorang. Duduklah kita syurga seorang-seorang. Seronok tak? Tak seronok tuan-tuan semua. Kita nak cari apa? Kita nak cari mana aku punya kawan keluarga kita, kawan-kawan kita kat dunia tu ada tak masuk syurga. Itulah yang kita nak. Kita berbuat baik kongsi dengan orang. Kita nak berbuat baik supaya anak-anak semua masuk syurga sama-sama. Kita dapat jumpa mereka balik. Bukan pasal masing-masing. Kalau bukan pasal masing-masing, maka kita kena tolong sama-sama. Begitu jugalah nanti kita kat dalam kubur nanti kan. Siapa nak tolong kita? Quran juga tolong kita. Nabi Muhammad SAW bersabda yang kelimanya, barang siapa membaca surah Al-Mulk sebelum tidurnya, maka di alam kubur nanti akan diterangi dengan cahaya. Nabi Muhammad kata, mengamalkan surah Al-Mulk sebelum tidur akan diterangi cahaya. Terangi cahaya tu macam spotlight ke? Tak. Maksudnya apa? Dikurniakan kebahagiaan. Kebahagiaan ni subjektif. Tapi nak macam mana faham dia? Faham dia Allah Ta'ala muliakan orang yang membaca Al-Quran, orang yang membaca surah Al-Mulk sebelum tidurnya dengan memberi kebahagiaan di dalam kubur. Apa maksud kebahagiaan? Mungkin tak kena siksa kubur. Mungkin Allah Ta'ala bagi nikmat di alam kubur. Wallahu a'lam. Bagus kan? Bagus. Nabi Muhammad SAW telah berkata, telah bersabda dalam banyak hadis-hadisnya. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad nak bagi kita galakkan. Nak bagi kita galakkan. Nabi Muhammad SAW masa dekat Madinah dulu, dekat Mekah dulu, untuk apa? Jiwa masih lembut lagi. Masih bau peluk Islam lagi kan. Bagi galakkan. Dan itulah kita punya faham. Kan? Jadi bermakna kata, jangan kita rebut peluang pahala. Barang yang baik Allah Ta'ala bagi kepada kita, dinamakan imbalan baik ataupun pahalanya. Kan?
Galakkan kepada kita, kalau kita awal-awal baru masuk Islam lah contoh, baru nak berjinak-jinak lah contohnya, tak apa, kita ambil tu sebagai galakan, encouragement. Nabi Muhammad galakkan ni sampai bila-bila pun. Tapi faham tu atas kita. Faham tu atas kita. Ya? Jadi kita ni pelan umur kita menambah, pelan umur kita menghela nafas kita, pelan umur kita banyak, maka kita ni banyak-banyakkanlah yang faham-faham untuk kita, bekal-bekal kita di alam sana. So, baca Quran lah yang paling mudah sekali kita nak dapat pahala baik, insya-Allah. Selain kita berzikir. Hari tua-tua kita nanti kan, apa kita nak buat dekat gubuk kita, kat dalam bilik kita? Baca Quran lah, apa lagi? Kan? Baca hadis Nabi tu, kalau kita ada kitab hadis kita baca lah juga, tapi yang Quran tu memang ada kat atas para rumah kita. Kita buka dapat pahala, baca dapat pahala, pegang dapat pahala, tanggung dapat pahala, simpan dapat pahala, tidur dengan Quran dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi yang keenam, warattil Quran tartila. Quran itu turun dengan baca tartil kan? Kita baca dengan tartil. InsyaAllah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyukai barang siapa membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan. Dini ulama mengatakan sebaik-baik bacaan tu ada yang dikatakan dengan terbaik lah, dengan tajwidnya. Kalau kita belajar taranum, bagus lagi bagus. Tu hadis yang ketujuh saya bagi. Terusnya, Quran tu apa? Senang cerita. Quran tu apa? Nak belajar sangat Quran ni kan? Kenapa tak belajar kitab lain? Dah kita umat Nabi Muhammad SAW, kita dapat kitabnya, kitab apa? Kitab Quran lah yang kita nak baca tu pula. Kita mahirkan diri kita baca Quran. Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan melalui perantaraan Jibril daripada Lauh Mahfuz sampai ke langit dunia, sampai ke Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun di dalam bahasa Arab. Barang siapa yang membacanya, maka memperoleh ibadah sebagai ibadah apabila membacanya. Itu dia. Ringkas saja. Mudah saja kan? Mudah saja. Dia punya ta'arif pembacaan Al-Quran. Daripada kalamullah sampai ke langit dunia, kemudian tu Baitul Izzah, langit dunia, terus ke sampai ke Nabi Muhammad dengan perantaraan Jibril ke malam Lailatul Qadar. Gitu kan, yang kita sambut apa tu, nuzul Quran tu 17 Ramadan kan. Dalam hadis dia kata kalamullah ni sebaik-baik kalam adalah kalamullah, dan sebaik-baik keagungan daripada sekalian makhluk, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, adalah kalamullah. Nampak? Tu ya. Sebaik-baik kemuliaan adalah kalamullah, kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya apa? Nabi Muhammad SAW menerima daripada Jibril surah yang pertama tu surah Al-Alaq. Ya, surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Nabi Muhammad terima tu daripada Jibril. Ya. Tu kena bacalah dalam surah macam mana Nabi Muhammad terima daripada Jibril tu. Nabi Muhammad bertemulah dengan Jibril di Gua Hira kan. Quran ni turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ni malam Lailatul Qadar tu sekaligus. Tapi diturunkan dengan perantaraan Jibril ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur 23 tahun. Sebab apa? Kadang-kadang wahyu tu turun ikut persoalan-persoalan, pertanyaan-pertanyaan sahabat, keadaan semasa, berlaku apa orang kata penghukuman di dalam satu-satu isu, barulah Quran itu diturunkan. Okey, cara kaedah penurunan seperti mimpi, macam wahyu turun macam bunyi loceng melalui Jibril dalam keadaan bentuk manusia. Itu nanti kita akan sambung berkenaan itu pada kelas yang mendatang sikit-sikit. Kalau Quran macam ini, penuh ni kan. Ni mesti ada wuduk. Ustaz, kalau Quran terjemahan tu banyak lagi terjemahan daripada Quran. Tak apa, tu tak ada wuduk pun boleh. Boleh pegang. Kalau orang uzur pun macam mana? Orang uzur. Quran ni tak boleh pegang ni.
Uzur ke tak uzur ke kan. Ha. Ni penuh Quran ni kan. Kalau dia tak boleh baca, tak boleh pegang, tak boleh tanggung. Tak boleh tanggung. Sentuh lah jauh sekali kan. Tapi kalau tafsir, apa ni, bahasa Melayu kan, terjemahan, tu boleh. Tapi eloklah pegang Quran tu kalau kita ada wudu kan. Macam tu lah maksud saya tu. Ustaz boleh baca tak Ustaz kalau saya uzur Ustaz? Baca Quran tu, baca dalam hati lah, niat zikir boleh. Jadi kalau exam, Quran ni perlu ada ke kepada kita sentiasa Ustaz? Quran ni perlu ada. Fatihah tu mesti mau hafal. Fatihah tu mesti mau hafal. Itu inti dia. Fahamkan dia insya-Allah. Kalau ada Quran kecil tu kan, bawa lah. Kalau ada, letak kat kereta ke kan. Jangan letak je. Letak je. Letak dah baca lah. Malas sangat pun surah Yasin lah kan. InsyaAllah. Ada kehendak. Kenapa nak kena buat macam tu? Sebab kita tak tahu yang hati kita nak buka bila. Yasin aku tengok je kat dashboard aku ni dah. Dah 50 kali dah masuk kita kan. Bila lah aku nak boleh baca. Akhirnya dia jadi apa? Jadi semangat kepada kita insyaAllah lah. Ustaz, kalau mati baca Quran macam mana Ustaz? Bagus lah tu. Dia jihad, mati dalam keadaan jihad. Jihad fisabilillah. Jihad di dalam menuntut ilmu nama dia. Senang baca Quran. Besar lagi dia punya kepadilat dia mati dalam keadaan menuntut ilmu baca Quran. Ada berapa ada namanya Al-Quran. Okey. Lepas tu ada berapa juzuk? 30 juzuk. Ada berapa surah? Ada 114 surah. Ada berapa ayat? Ayat yang pertama, Iqra. Ayat yang terakhir, Al-Yawma akmaltu lakum dinukum. Surah yang tercatat di awal yang pertama, surah Al-Fatihah. Yang terakhir, surah An-Nas. Pembahagian daripada surah-surah itu ada berapa? Surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Ayat yang diturunkan di Mekah, ada ayat diturunkan di Madinah. Ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah. Ayat surah yang pertama tu apa? Surah Al-Fatihah. Tapi adakah Al-Fatihah itu di awal sekali turun? Tak. Surah Al-Fatihah itu turun selepas surah Al-Hijr. Ya. Ayat yang pertama turun ialah apa? Iqra. Masa kita kecil-kecil dulu, kita mengaji apa? Quran apa? Muqaddam kan? Tok kita ataupun bapak kita dulu mengaji kita ajar tu lah pada Muqaddam tu. Iqra zaman tu tak ada lagi. Iqra ni tahun 60-an. Dekat Indonesia dah ada dah. Masuk kat Malaysia tahun 90-an. Zaman dulunya kita belajar tu, mesti belajar sebut huruf dulu. Sebut huruf. Alif sampai ya. Kita eja pula alif atas A, alif bawah I, alif depan U. Lepas tu kita eja pula alif baris 2, an, in, un. Lepas tu baru masuk panjang pendek. Dan tuan-tuan, ada 13 rukun baca Quran. Semayang pun ada 13 rukun. Nak juga pakai 13. Betul lah tu. Baris atas, baris bawah, baris depan. Baris 2 atas, baris 2 bawah, baris 2 depan. Lagi. Panjang atas, panjang bawah, panjang depan. Ya, berapa dah? Mati sabdu. 12. Ada satu lagi. Satu lagi saya tinggal kat tuan-tuan carilah. Tu aja. Habis. Tu saya kata ada 13 rukun. Nak baca Quran ni bukan susah sangat pun. Tahu alif, tahu ada panjang, ada pendek. Ya. Tahu baris 2 depan, baris 2 bawah, baris 2 atas. Kemudian ada mati, ada sabdu. Siap. Habis dah. 13. InsyaAllah boleh. Kejap je pun nak baca pun. Kemudian tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Tok Guru pun ajarlah kita sebutan alif macam mana, sebutan ba macam mana, sampai dia ajar kita. Lepas tu dia akan baca panjang pendek. Tiga huruf je baca pun. 1 kembar 2 kembar 3. Tu je kembar 2 apa? Ba tasah kembar 3, kembar 2. Apa dia lagi? Roza kembar 2. Kembar 2 lagi. Sod dengan dot kembar 2. Kembar 3. Kembar 2 sin shin. Kan? Dia main kembar-kembar je.
Itu dia punya kaedah ataupun urut-urut yang kita nak kena belajar. Saya nak bagi perbezaan kepada tuan-tuan semua. Sekarang ni kita pakai kaedah iqra'. Kita pakai kaedah qiraati. Lepas tu apa lagi? Lepas tu kita pakai kaedah ruh al-amin. Lepas tu kita pakai kaedah al-badar. Lepas tu kita pakai kaedah al-baghdadi. Macam-macam kaedah. Tak kisahlah pakai kaedah apa pun. Ya. Urut mesti mau kenal. Kaedah-kaedah itu untuk memudahkan pembelajaran kita dan menyingkatkan masa pengajian. Cepat sikit. Tapi janganlah sampai tak kenal huruf. Ada saya jumpa, dia dah boleh baca Quran, tapi kan bila saya tanya huruf apa, huruf kha, huruf za, tu tak jadilah macam itu. Huruf za pula, tak ada huruf za. Huruf zai, huruf sin, bukan huruf sa. Lepas ni kita akan sebut pula macam mana kita nak bunyikan huruf. Sikit-sikit lah kan. Lepas tu kita masuk ke pengenalan surah Al-Fatihah. Di dalam pembacaan pengajian tajwid ataupun pembelajaran Al-Quran yang paling-paling awal sekali ialah kita nak kena belajar sebutan makhraj huruf, makharijul huruf dalam bahasa Arab. Bukan hukum nun mati, bukannya hukum mim mati, bukannya hukum mat yang pertama-tama nak kena tahu, tapi yang paling-paling awal-awal sekali yang kita nak kena tahu apa? Ialah tempat keluar huruf, makhraj huruf. Sayyidina Ali ditanya oleh sahabat, apa tu baca tajwid tu apa dia? Dia kata kan, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf katanya. Memperbaikkan, memperelokkan huruf-huruf dan juga mengetahui tempat-tempat berhenti. Tu Sayyidina Ali kata. Dalam Quran apa? Dalam Quran kata apa? Wartil Qur'ana tartila. Quran kata surah Muzammil kan. Baca Quran dengan tartil. Tartil ni ialah bacaan yang bertajwid. Mesti mau tajwid. Mesti mau kena betul. Kan? Dalam hadis pun begitu juga. Rasulullah SAW membaca dengan mat. Pada kadar barakat tu Rasulullah membaca dengan kadar 4 harokat. Baca dengan mat. Itu menunjukkan tajwid itu sunat muakkad dipelajari. Barang siapa yang tak belajar tak berdosa walaupun dia fardu kifayah. Barang siapa yang dah belajar maka fardu ain kepadanya untuk mempraktikkan dia dalam bacaan. Ini kita belajar hukum idgham, dah tahu yang mana dengung yang mana tak dengung. Tapi kemudian kejap lagi kita baca Quran, kita main balun saja, main langgar saja. Dengung tak ada, idgham pun tak ada. Itu berdosa kepada kita sebab kita dah belajar. Kerana apa? Kerana kita tidak mempraktikkan dalam bacaan. Okey, kita nak belajar sebutan apa ni? Tuan-tuan kena tengok ni ada 5 ni. Ni 1. Ni 2. Ni 3. Ni 4. Ni 5. Apa ni 5 ni? Makhraj huruf, tempat keluar huruf, kerongkong. 1 lagi. Lidah, pandai. 2 lagi. Bibir, 3 lagi. 4 rongga al-jauf, 4 rongga mulut. 5 al-khayshu, hidung. 5 tempat keluar. Jadi hari ni nak belajar yang mana? Cuba tengok nota yang poster yang apa saudara admin kita bagi kepada kita. Ada kan? Dapat Telegram. Cuba tengok alif sampai ya tu. Daripada bismillahirrahmanirrahim kan. Alif sampai ya. Alif lagi ba lagi ta. Lepas tu ta. Begitu kan. Alif ba ta ta. Hari ni saya nak cerita alif ba ta sa sampai sa saja. Alif mati sebelumnya baris atas. Lagi satu hamzah kan. Alif ni hanya untuk apa? Alif ni hanya untuk alif mati, untuk alif huruf mat saja. Maksud matnya alif mat tu maksud mat tu yang baca panjang. Maliki yaumiddin. Iya, kan ada alif tu kan?
Ya tu dinamakan alif mat. Okey? Alif mat ni keluar kat mana? Mulut. Sampai mana? Rongkong kita sampai ke dada kita. Apa maksud rongga? Ha. Ruang yang kosong. Tahu ruang yang kosong? Daripada mulut kita kan, sampai saluran kita punya rengkong kita tu sampai ke dada kita. Keluar ni apa daripada situ? Keluar ni huruf mat alif waw ya. Ditanya orang kepada kita di manakah keluarnya waw. Waw. Tanya dia balik. Awak tanya waw apa? Waw huruf mat ke waw berbaris? Begitu. Kalau waw huruf mat, contohnya kunu. Al-kafiruna, bunyi una. Semua yang panjang, panjang atas, panjang bawah, panjang depan. Panjang depan mesti ada waw. Waw mati sebelumnya baris depan. Panjang atas, alif mati sebelumnya baris atas. Panjang bawah, ya mati sebelumnya baris bawah. Itu yang dinamakan alif huruf mat, waw huruf mat, ya mat. Alif waw ya. Inilah yang dinamakan huruful mat ataupun huruf-huruf mat yang dinamakan huruf-huruf panjang. Keluar kat mana tuan-tuan semua? Mulut, rongga mulut kita, ruang kosong mulut kita tu sampai rongga kita, rengkong kita sampai ke dada kita lah. Keluar tu angin, keluar bunyinya itu daripada adalah huruf mat, huruf panjang. Ikut saya masing-masing. Ma, itulah dia. Bunyi baris atas, bukan a. Bunyi baris atas. Ini kaedah saya lah. Bunyi baris bawah, bukan i. Contohnya apa? B, nampak? Itu lah maksud saya. Bunyi panjang bawah. Bunyi panjang depan? Bukan u. Hamzah depan u tu u. Yang ni yang mat tu tadi keluar daripada rongga mulut kita sampai rengkung kita. Habis pelajaran malam ini, iaitu saya bagi yang pertama-tama sekali, makhraj tempat keluar yang pertama ialah rongga mulut kerongkong ataupun al-jauf bahasa Arab adalah keluar daripadanya bunyi panjang, iaitu alif baris atas, alif sebelumnya atas, waw sebelumnya di depan, ya sebelumnya baris bawah. Habis satu topik habis. Ingat tau, yang ini waw mati sebelumnya baris depan, alif mati sebelumnya baris atas, ya mati sebelumnya baris bawah. Ini semua huruf mat. 3 ni. Huruf mat ada 3 saja. Okey. Habis. Seterusnya pula makhraj huruf izhar. Bagi 2 sajalah malam ini. Makhraj huruf izhar. Ya, iaitu pangkal kerongkong, tengah kerongkong, hujung kerongkong. Pangkal kerongkong. Hamzah. Apa ni? Pangkal kerongkong, ain, tengah kerongkong, ain dan ha. Hujung kerongkong, apa dia? Kha dan ghain. Pangkal kerongkong, hamzah dan ain. Itu dinamakan dia makharijul huruf untuk huruf-huruf yang keluar daripada kerongkong. Jadi, apa yang keluar ni dekat ni? Nanti saya nak baca Fatihah nanti tuan-tuan semua nak kena tahu juga tu kat mana kita nak sebut hamzah ke ain, zai ke zal, zai ke zal, sa ke ta, za ke za. Lagi a ke a, ra ke ra, ka ke ka. Tuan-tuan tengok alif tadi saya dah cakap ba. Alif bata lah, kita sebut alif bata je lah, senang lah. Ba kat mana? Bibir. 2 bibir. Makhraj huruf ba. Tempat kalau huruf ba. Mesti katuk. Ba.
Alif, ba. Ustaz, ta kat mana Ustaz? Ta. Ta kat mana? Ujung lidah. Ta kat mana? Ujung lidah. Ni. Ha. Pergi ke mana? Pangkal gigi depan. Sini. Ha. Kat belakang gigi depan ni. Ibu letak kan? Kat lidah saya. Ta. Kalau tak nak sebut huruf ta, cuba kita matikan huruf ta tu. Ikut saya. At. Ha, lekat kat situ. Pangkal gigi depan. At. Ha. Taubat. Ya. Kat mana keluar huruf ta tu? Ha, ni. Sebut ni. Taubat. Ha. Taubat. Ha. Taubat. Letak dulu. Taubat. Contohnya dalam Quran apa? Ha. Qul in kuntum. Nampak? Tum. Ha. Tum. Tuhibbunallah. Ha. Tuhib. Dekat sini. Ha. Tu. Ta. Ti. Tu. Tuhibbunallaha fattabi'uni. Fat. Nampak ni? Ha? Kat sini. Ha. Ba dah tahu. Ta dah tahu. Sa macam mana sa? Tengok ni. Ujung lidah. Antara gigi bawah. Ujung gigi bawah. Dan ujung gigi atas. Nampak ni? Ni kan? Ini ujung gigi atas. Ini ujung gigi bawah. Ha. Ma'a ikhrajul lisan qalilan. Ha. Dengan mengeluarkan hujung lidah sedikit. Tak, nampak ni? Slow motion, tengok ni. Tak. Tak. Kenapa nak kena sebut betul? Supaya sebutan kita betul, jangan sebut huruf lain. Kalau kita sebut huruf lain, makna ayat Quran tu berubah. Bila kita ubah makna Quran, berdosalah kita. Ustaz, contoh macam mana Ustaz? Contoh Ustaz. Orang Melayu sebut apa? Hari lepas hari Isnin buat apa? Ha, Selasa kan? Sebut hari Isnin? Isnin. Ha, apa ni? Isnin. Lepas ni, besok, jumpa kawan, tanya dia. Esok huruf apa? Hari apa? Dia jawab Isnin. Salah. Kita betulkan dia. Isnin. Mana? Isnin. Buat semua. Isnin. Ha, sebut hari? Isnin. Ha. Ya. Jadi jangan sebut dengan huruf S, huruf Sin. Salah. Ha, salah nanti. Ha, salah Quran lah. Baca Quran surah. Salah lah. Ya. Lagi apa contoh lain? Lepas Isnin apa? Selasa. Orang Melayu sebut apa? Selasa. Selasa tu. Dia sebut Selasa huruf S, huruf Sin. Salah lah. Tu bahasa Melayu kan. Bahasa Melayu ambil daripada bahasa Arab. Sebenarnya apa? Bahasa Arab sebut apa? Tengok ni. Tulasa. Tulasa. Ha, keluarkan sikit. Tulasa. Ha. Tuan-tuan tahu tak? Dekat Switzerland tu ada apa? Salji kan? Salji. Ha, salji tu bahasa Arab. Ha? Kita sebut apa? Salji. Salji. Salah. Salji. Sepatutnya apa? Dia bahasa Arab. Saljun. Nampak ni? Saljun. Ha, keluarkan. Antara dua gigi depan, bawah dan atas. Jangan tersalah sebut dengan bunyi C, dengan huruf C. Nanti makna ayat Quran berubah. Peti ais bahasa Arab pun peti ais. Sebut ni peti ais. Thalajatun. Oh, sah juga. Ha, begitu. Alif dah tahu. Ba dah tahu. Ta dah tahu. Sa dah tahu. Lagi. Ada lagi? 24. 24 ni minggu depan lah pula. Minggu 21 lagi lah. 24. Ha, tak ada laju. Mahirkan 4 ni dulu. Seterusnya, kita nak belajar pula tentang apa? Tentang surah kita yang pertama sekali. Iaitulah dia yang dinamakannya surah Al-Fatihah.
Ya. Topik last saya ni. Semua kita nak tahu kalau dapat, kita dapat baca Fatihah betul-betul. Kenapa nama dia Fatihah? Apa nama-nama lain bagi Fatihah tu? Kan? Supaya kita dapatlah tahu sikit-sikit keilmuan tu macam mana. Janganlah kita tak tahu langsung. Ataupun janganlah kita tak nak ambil tahu. Sekurang-kurangnya kita tahulah sikit. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya. Nabi Muhammad sabda dalam hadisnya kurang lebih, nak tak aku bagi tahu dekat kepadamu wahai sahabat, satu surah yang paling agung sekali. Apa dia? Jawabnya. Apa dia? Sahabat tanya balik. Iaitu dari surah Al-Fatihah. Nabi Muhammad cakap, diriwayatkan oleh Bukhari. Kalau bahasa Melayu sebut macam mana Fatihah tu? Bahasa Melayu. Pati lah, pati. Fatihah ni maksudnya pembukaan. Sebab tu dia awal-awal sekali sebagai surah pembukaan yang pertama sekali diletakkan di awal di dalam Quran kita. Kerana apa? Kerana mengambil sempena kata Nabi yang paling agung sekali ialah surah Al-Fatihah. Betul. Melayu sebut apa? Pati. Pati itu apa? Pati itu ialah esen. Pati itu esen ataupun dia punya pati lah sebut apa? Sesuatu yang keutamaan paling agung sekali. Dalam tu lah. Kan? Segala-galanya dalam Fatihah. Ada apa? Ada 7 ayat. Ada 7 ayat. Kat manakah turunnya? Turunnya dekat Mekah. Antara namanya lain adalah surah Syifa. Surah Syifa. Kenapa panggil surah Syifa? Nabi Muhammad SAW satu hari sahabat apa tu? Ada sakit lah. Kemudian Nabi Muhammad pun minta bawa air. Nabi Muhammad pun baca dalam air tu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Nabi Muhammad baca surah Al-Fatihah, tiup kat dalam air tu, bagi sahabat minum, Alhamdulillah. Begitu. Itu namanya surah Syifa juga. Diturunkan juga dia surah Sab'ul Mathani. Dan sungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang diucap berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Apa maksudnya tu? Apakah dikatakan dalam Quran tu ayat yang berulang-ulang? Dinamakan Sab'ul Mathani sebab ayat Al-Quran surah Al-Fatihah ini diturunkan dibaca berulang-ulang kali di dalam solat. Macam tu. Itu jawapan yang paling mudah. La solah illa bi Fatihatil Kitab. La solah illa bi. Tidak ada solat melainkan dengan Fatihatil Kitab. Dinamakan dengan membaca surah Al-Fatihah. Itu namanya surah solah. Kalau orang tanya kita, kau tahu tak surah solah apa? Surah solah, aku tak pernah dengar surah solah ni. Maksudnya nama lain bagi surah Al-Fatihah. Hari ni kita dapatlah satu keilmuan. Macam itu. Kalau orang sebut, cuba baca Ummul Kitab, merujuk kepada apa? Ummul Kitab merujuk kepada Fatihah. Baca surah Al-Wafiyah. Al-Wafiyah yang menyeluruh. Kenapa dinamakan, kenapa Imam Al-Qurtubi bagi nama, dia kata ada 12 nama dia. Salah satu namanya komprehensif. Al-Wafiyah maksudnya sempurna, komprehensif. Di dalam Al-Quran ada 30 juzuk tu terkandung segala macam rahsianya itu, segala-galanya di dalam surah yang agung dinamakan Al-Fatihah. Tu. Di dalam Al-Fatihah itu ada 7 ayat bermula Bismillahirrahmanirrahim sampai Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Akhir sekali termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam 7 ayat itu ada dikandungkan di dalamnya, di dalam perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Ni kita sebut sebab tu dikatakan Fatihah, inti dia. Kenapa dikatakan yang surah yang paling agung? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita dah tahu dah nama Fatihah apa? Ummul Kitab. Nama Fatihah apa? Alah surah pembuka. Nama Fatihah apa? Surah Syifa. Nama Fatihah apa? Surah Al-Mathani. Nama lain bagi dia apa? Surah Al-Wafiyah. Lagi nama lain apa? Nama dia Ar-Ruqayyah.
kuat. Lagi nama dia apa? Nama dia Asyifa. Nama lain dia. Nama dia ialah As-Salah. Oh, banyak nama dia. Berapa ayat dia tadi? Ada 7 ayat. Diakhirkan dengan apa? Diakhirkan dengan waladdallin. Lagi? Amin. Ada bab tauhid, 3 bab tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Yang kedua tentang akhirat, Maliki yaumiddin. Yang ketiga tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan ihdinas siratal mustaqim. Yang keempat tentang ahkam, ihdinas siratal mustaqim. Yang kelima ialah tentang apa? Keadaan orang yang taat dan hikmah disentuhnya dan hikmahnya, iaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Yang keenam, hal-hal orang yang durhaka kepada Tuhan disebut padanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang dikatakan apa? Intipati di dalam Al-Quran. Bab tauhid, bab risalah, bab akhirat, bab ahkam, bab keadaan orang yang taat diberi nikmat kepada mereka dan mendapat orang laknat, dan juga tentang perihal orang yang durhaka atau mendapat laknat Tuhan. Ada 6 hal yang telah disimpulkan segala-galanya di dalam Al-Fatihah. Dalam halnya itu ada 6 perkara yang dibahaskan. Iaitu pada pekahnya ada, pada tauhidnya pun ada. Ya? Pada balasan kepada orang-orang yang taat dan juga balasan kepada orang-orang yang dimurkai Tuhan pun ada. Maksudnya pada perihal surga dan neraka pun dalam Al-Fatihah. Sekarang, seterusnya, kita nak masuk. Yang pertama-tama sekali nak sebut apa? Kita nak sebut Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni belajar bismillah je malam ni. Wah, boleh. Hari ni satu ayat pun. Kita pun tanya kat diri kita balik. Betul ke aku baca selama ni? Habis kalau baca salah macam mana Ustaz? Minta ampun banyak-banyak. Kan? Lepas tu yang sudah tu sudah. Jangan duk kita fikir lagi yang lepas tu. Barang yang lepas jangan dikenang. Barang yang mendatang, kenang-kenang. Sebab kita tak tahu apa nak datang ni. Kan? Sebab tu yang kita nak belajar. Ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bis. Bis ada bis. Tu sifat hamas tu, bis. Kita tahan ke, kita tak tahan ke, dia keluar. Bis. Bis. Tahan ke tak tahan, ada bunyi keluar. Bis. Itu dinamakan sifat hamas. Lebihan angin yang keluar apabila menyebut akan hurufnya. Nama bahasa Arab dinamakan nama hamas. Bismillah. Jangan baca bismillah. Ada saya jumpa bismillah. Kenapa pula dia baca tebal, dia tanya. Kan Allah tu kan maha besar. Dia kata kan. Ya, Allah maha besar betul-betul. Tapi tak boleh baca bismillah. Bismillah. Ustaz, kenapa la tu panjang? Dalam Quran tak nampak pun ada calik tu, tak nampak pun. Quran lama ada calik tu Ustaz. Ni Quran lama. Tu calik. Adik kecil tu. Quran baru tak ada. Kenapa baca panjang? Ni ada pengecualian. Ada pengecualian iaitu apa? Iaitu pada perkataan Allah adanya huruf mat, iaitu alif. Huruf mat ada 3. 1 alif, 2 waw, 3 ya. Huruf mat ada 3. Ketiga-tiga huruf ini yang menyebabkan panjang di dalam Al-Quran. Kalau 3 huruf ni tak adalah panjang. Salah satu ada panjang. Syarat dia mesti mati. Alif mati sebelumnya baris atas. Waw mati sebelumnya baris depan. Ya mati sebelumnya baris bawah. Tapi pada kalimah Allah ada pengecualian. Dinamakan dia kat situ mat asli. Mat asli hukmi lah. Mat asli yang tak nampak. Ini semula jadinya memang lazimnya orang tahu Allah memang kena baca panjang. Kalau hukum tajwid dinamakan dia mat asli. Allahu. Allah. Kena baca Allah lam tafkhim. Al-lam fi lafzil jalalah mufakhamah. Bahasa Arab. Lam pada lafaz jalalah dibaca dengan tebal. Ustaz, kenapa baca Allah sedangkan
Tak ada pun baris atas sebelum kalimah Allah tu. Orang soal lagi. Tak apa. Kita jawab. Kan? Kerana apa? Kerana setiap alif lam dia dimulai dengan hamzah wasal. Dia bukan baris atas. Cuba tengok perkataan Alhamdulillahirabbil alamin. Tu bukan baris atas. Itu adalah hamzah wasal. Yang tanda kecil tu, atau alif tu. Setiap alif lam mestilah dimulakan dengan baris atas. Setiap alif lam mestilah dimulakan dengan baris fathah. Macam tu. Termasuklah kalimah Allahu. Lagi apa lagi yang panjang? Masa makan macam apa? Masa makan. Tak belajar pun tahu. Nampak? Tak belajar pun tahu. Apa dia? Doa dia. Allahumma barik lana kan. Allahumma. Allahumma pun baca panjang. Allahumma. Lagi perkataan Allahu. Dia tak ada calik tu. Kalau Rosan Osmani kita ni dia tak ada tulis. Calik tak ada. Tapi kita sendiri yang tahu. Kenapa kita tahu? Sebab kita dah belajar. Kenapa kita tahu? Sebab kita dah tahu itu ma'asli hukmi. Di dalam kalimah Allah dan juga di dalam kalimah Allahumma. Allahumma rabbah hazi da'wati tammah. Allahumma hdini. Allahumma. Mesti panjang. Begitulah juga Bismillahirrahmanirrahim. Baca la panjang. Bismillah, millah. Tak boleh baca tebal. Baca nipis. Millahi. Bismillahi. Alam. Pada kalimah Allah dibaca tarqiq. Bahasa Arab tulis namanya tarqiq. Tarqiq tulis maknanya nipis. Bismillahirrahmanirrahim. Ha besar. Bukan hiroh. Bukan hiroh. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hiroh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang kita banyaklah baca salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Tak ada sabdu langsung. Salah. Hari ni kita belajar. Roh. Bukan rah. Roh. Bukan rah. Roh. Ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim? Ada. Roh tebal. Roh. Bunyi ha macam mana? Roh. Ada pedas. Roh. Itu sifat hamas. Rahmanirrahim. Rahim. Ada bunyi pedas. Rahim. Selama ni Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak kata salah, tapi lagi sekali Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya sekadar saja. Kita tidak mahu baca sekadar saja. Mungkin betul lah kan, tapi tak nak sekadar. Hari ini kita akan mulailah baca dengan sebaik-baik yang boleh. Dinamakan sebaik-baik yang boleh. Pada malam-malam yang akan datang. Hari-hari yang mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Orang dengar pun, wah, cukup sifat hamas dia. Cukup ketebalan huruf-huruf dia. Cukup dengan dia punya mat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Seorang, dua orang, tiga orang ke kan? Ataupun volunteer. Siapa nak baca? Boleh buka mic. Cuba. Bismillah aja hari ni malam. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ya. Rahim tu nak baca berapa harakat Ustaz? Bacalah 2 boleh, 4 boleh baca 4 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa lagi? Nak cuba?
Bismillahirrahmanirrahim. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Okay, boleh lah tu. InsyaAllah. Siti Khalifah. Okay, cuba cik. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Lagi sekali. Hirrahmanirrahim. Lagi sekali, Siti Khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kan, dia bukan macam ni. Tak boleh. Tengok ni. Hirrahmanirrahim. Tak boleh niro. Ada Cik baca macam ni. Nirrahim. Tak boleh. Nampak ni? Nirrahim. Hirrahman. Bukan hirrah. Jangan tebalkan mulut. Hirrahmanirrahim. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Rahim. Kita sebut Rahim tau. Lepas ni, kalau kawan kita sebut nama dia Rahim, salah lah tu. Kalau orang sebut Rahim, kita jangan paling ke belakang. Buat diam aja. Kan? Kita panggil dia apa? Rahim. Rahim. Sedap. Rahim. Macam tu. Ada penyanyi nama Rahimah Rahim kan? Salah lah tu. Sebutnya apa? Rahimah Rahim. Rahimah Rahim. Oh betul. Bukan Rahimah Rahim, salah. Jadi hari ini tuan-tuan puan-puan yang Allah Ta'ala rahmati sekaliannya, kita dapat satu pengetahuan baru macam mana kita nak memulakan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menjaga makhraj hurufnya, dengan menjaga sebutan panjang pendeknya, dan juga dengan menjaga ketebalan huruf ra, dan juga menjaga sifat huruf ha, dan juga menjaga dengan sebutan huruf ha pada kalimah Allah. Dan kita wakafkannya dengan ma'arif li sukun rahim. Nanti rapat mulut rahim. Satu-satu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dua. Ar-Rahmanir-Rahim. Tiga. Cukup dengan sifatnya sekali. Okey. Hari ni malam kita belajar satu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Malam-malam mendatang kita masuk ayat kedua dengan ayat yang ketiga. InsyaAllah. Ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, puan-puan, cik-cik semua yang Allah telah rahmati sekalian. Hari ini kita sudah sampai ke penghujung kelas pengajian kita. Kita akan tamatkan dalam beberapa minit daripada sekarang. Saya doakan tuan-tuan semua berada di dalam limpah kurnia, keberkatan dan juga di dalam lingkungan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi peluang kepada kita semua untuk mendapat peluang memperbaiki bacaan Al-Quran dan sentiasa dekat kepadanya dengan membaca Al-Quran, insya-Allah. Ya, moga-moga kita semua ini dapat manfaat. Dan kongsikanlah barang yang sikit daripada keilmuan kita pada malam ini, malam-malam yang mendatang, memberi semangat dan juga motivasi kepada sahabat-sahabat kita, anak cucu kita, kaum keluarga kita, adik-beradik kita, agar mereka semua belajarlah membaca Al-Quran, lebih-lebih lagi pula dalam keadaan PKP sekarang ni. Buat duduk saja pun tak dapat apa-apa sangat, kita belajarlah baca Al-Quran. Ya, okeylah. Jadi kita akan sambung kembali pengajian kita pada malam yang akan datang, yang Allah telah tentukan dan akan diberikan keizinan kita. Macam biasa kita akan bagi link kurang lebih 5 minit sebelum memulakan pengajian. Kalau tuan-tuan, puan-puan semua ada cadangan untuk menambah baik kita punya pengendalian ini, boleh syorkan pada rakan Telegram kita. Ya, insya-Allah. Ini saya rekod, kalau nanti akan dimanfaatkan, saya akan bagilah linknya di dalam grup Telegram nanti. Okey, sebagai akhirnya, ada soalan ke? Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada malam yang mendatang. Marilah kita sama-sama mengakhiri, menangguhkan pengajian kita dengan bacaan surah. Bukan surah Wal-As tau.
dengan surah Wal As. Surah Wal As tak ada dalam Quran. Kita sebut apa? Surah. Surah. Jangan surah. Surah Al-Asr. Al-Asr. Barulah kita ada sebut betul. Kalau kawan kata surah Wal As, saya tak pernah dengar surah Wal As ni. Yang saya dengar apa? Surah Al-Asr. Tebal. Al-Asr. Mesti ada. Okey? Mari kita sama-sama membaca surah Al-Asr. Bismillah. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bis sabr. Sekian saja, kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر